3 Zulhijjah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Jumat hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi 24 wabarakatuh. Julai 2020 bersamaan dengan Bersama dengan 3 Zulhijjah 1441 Hijrah, hari Jumaat. Hari ini hari semakin hampir dengan hari raya haji. Adha. Aidil-Adha, hari raya korban. Ya. Jadi macam biasa setiap hari, setiap pagi Amru dan Kira, Bombastik dan Gina Nia. Assalamualaikum. Yes, akan menemani warga Sandakan di platform media sosial kami, di Facebook page YTV dan itu live. Kalau tidak live, kita akan ada kongsikan nanti konten ini. Betul. Di dalam YouTube. Di YouTube. Kru kami akan masukkan di dalam YouTube selepas kita live ini. Ya, mungkin akan ada yang terlepas daripada live kami hari ini secara langsung. Mungkin boleh terus semak ke YouTube. Yes, and then kami akan kongsikan juga di dalam Instagram, kami kongsikan juga di dalam Twitter, dan kami kongsikan juga di dalam TikTok. InsyaAllah mana platform yang paling sesuai kita rasa, kita akan kongsikan di situ. Di sana. Yes, jadi ini adalah platform media sosial bagi Sandakan, dan memang pada saya kan kira memang tidak ada, belum ada mana-mana stesen sosial, media sosial yang membuat secara live ataupun secara berduduk begini untuk memberitahu maklumat ataupun berita-berita yang terjadi di sekitar kita di sini. Di sekitar Sandakan. Memang belum ada. Setakat ni orang cuma memuat naik tulisan-tulisan di dalam page, di dalam Facebook dan mungkin ada di dalam platform media sosial lain. Betul. Tetapi YTV mengambil pendekatan menjadi pencetus ataupun peneraju kepada Sandakan yang kita ni sememangnya perlukan ada satu platform begini. Betul. Supaya maklumat itu sampai betul, tepat. Dan jelas dan tepat, padat, berkrim. Secara langsung. Kira memang suka sebut dia punya tu kasih kena betul dengan makanan. Betul. Adalah maksud dia tu pagi-pagi lapar kali. Sebab memang saya hobi makan tapi tidak pernah membesarkan. Okey, itu belum tengok lagi kalau yang berdiri kan kira. Ini duduk sama rendah. Berdiri lain-lain sudah tidak sama tinggi. Begini sudah. Okey. Okey, jadi tapi sebelum kita ke pembahasan yang seterusnya, mungkin kita akan kongsikan dulu tajuk-tajuk apa yang kita mau bahas hari ini kan? Okey, kita akan kongsikan dulu antara topik yang sebenarnya kami cuba untuk masukkan setiap hari. Setiap hari kami akan bersiaran daripada hari Isnin sehingga Sabtu, hari ini Jumaat dan esok last Sabtu pada minggu ini jam 10 pagi setiap hari. Kami akan kongsikan satu topik yang pasti dan selalu kami mesti beritahu adalah tentang YTV itu sendiri. Ya, YTV. Sebab ramai orang mungkin belum tahu dan kami akan beritahu apa itu YTV. Kemudian kita akan sentuh tentang Semarak Niaga, bagaimana kami menggabungkan elemen elektronik ataupun media digital dengan media cetak. Kemudian kita akan sentuh juga hari-hari kita mau sentuh tentang AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan skuad anti dadah yang duduk di bawah AADK. Bagaimana peranan kami membentras ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan bahaya dadah. Ini 3 topik yang akan kami sentuh setiap hari. Iya, adalah topik yang utama. Topik utama betul kira. Jadi yang lain ada mungkin beberapa jam berikutnya, mungkin 20-40 minit seterusnya kita akan sentuh tentang isu semasa. Sama ada yang berlaku di Sandakan ataupun yang berlaku di satu Malaysia. Di satu Malaysia. Sabah. Ya, isu nasional yang disentuh. Hari ini memang ada hot topic kira. Betul. Dan membuat untuk para netizen di luar sana yang sekarang ini takut tak buat video sudah. Ya, macam mungkin sebabkan kira sendiri pun rasa macam oh my god. Boleh gini. Sebab kita ada page macam bolehkah kami bersiaran secara live begini, mengisi konten video di dalam page kami begini, tanpa apa-apa semua yang disebutkan nanti kita akan bincangkan itu. Tapi nanti kita akan bagi penjelasan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar, okey. Untuk menghilangkan kekeliruan. Sebut pun keliru sudah. Dapat. Clap. Okey, dapat. Jadi kita akan sentuh tentang isu itu. Dia berkait rapat dengan PINAS dan SPP. What happened? Macam mana live di situ okey ke? Serius okey? Sekejap, kami tengok bagaimana view kami di luar. Untuk rotate mana?
Kejap. Kita mau tengok macam mana paparan. Oh sorry, sebab kita terasa macam ada sesuatu yang tidak kena. Yes. Any comments? It's okay ke tak? Apa yang oke? Yang kau tengok. Nampak muka sampai sini kak? Okey, minta maaf pada yang mengikuti live kami sebab kalau ikut paparan yang kami tengok sekarang ni daripada smartphone, seolah-olah paparan itu terpotong. separuh. Jadi kami mau tengok kalau tuan-tuan followers So, kita semua keluar dulu. dapat tengok apa yang sama ada kami hanya screen ni sejak yang buat dia terganggu atau tidak. Okey. Okey, mengikut technical. Okey, right. Sorry, kami terganggu seketika. Sebab apabila aku tengok tinggal dahi sejak yang 4. Ini saya yang bercakap, suara limpas tapi kalau tengok skrin pada ni nampak kepala Kira dengan hidung saya saja. Jadi kami mau pastikan live sama juga. Ini komen menonton dengan anda Linda Sabrin. Okey, tengah tengok kita di sini. Okey, mungkin penonton-penonton Boleh komen. Boleh komen apa sebenarnya? Okey, Cik Fakrul Razi. Assalamualaikum Cik Fakrul. Okey, Cik Fakrul terus mungkin tengok. boleh bagi tahu apa sebenarnya kejadian di live sekarang. Okey, nampak tak Nampak Cik jelas tak? Linda dengan Fakrul? Semua okey? Okey, Okey, mungkin right. maybe So alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin kami rugi rasanya kalau kami tengok paparan tu seperti ini. Nampak kopiah paras muka paras hidung dan kopiah, nampak tudung Kira saja. Itu kalau ikut handphone love ni. Okey, tapi nampak mungkin dia ada salah teknikal di sini ya. Yes, kemungkinan besar. Okay. Jadi balik pada topik yang kami bincangkan hari ini, kita akan sentuh sedikit tentang Finas. Kita sentuh apa itu Finas. Lepas tu kita sentuh sedikit tentang SPP. Betul. Apa itu SPP? Lepas tu hari ini Kira BSH, bantuan sara hidup mula disalurkan untuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga kan? Yang terakhir. Terakhir, tapi secara berperingkat juga. Ya, secara berperingkat. Jadi berikan kesebaran pada diri anda untuk mencek. Dan kalau beratur di ATM di mana-mana pusat untuk mengeluarkan duit, pastikan ikutlah SOP. Sebab sekarang kita punya pandemik ni macam bukan makin menurun ni. Mula naik kembali. Tapi itu kita sentuh kemudian. Nanti dengan situ kemudian termasuklah pakai mask 1 Ogos. Okay? Yes, dan kita akan sentuh berkenaan dengan bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia mengetatkan semula pemakaian pelitup muka. Dia tak sebut pelitup muka sudah. Dia sebut pelitup separuh muka. Separuh muka. Sebab kalau pelitup muka dia akan tutup kita. Tapi apa? Nanti kita bahas tu Abang Am. Nanti kita bahas, okey? Pelitup separuh muka ataupun mask, facial mask gitu. Facial mask tu lain. Itu betul. Itu ya. Ya kan? Itu kegel punya. Sebab facial muka in English sama lah kan? Tapi tak apalah, faham-faham saya kamu di sana. Okey, tapi sebelum itu kita akan ke pembahasan yang pertama dulu. Kita akan memperkenalkan dulu White TV. Apa itu White TV sebenarnya dan juga semaraknya aja EDK Anti Dada. Yes. Okey, jadi seperti biasa tuan-tuan, follower, puan-puan, followees, alamak. Follower dan followers. Pengikut-pengikut White TV di channel White TV ataupun di platform-platform kami. Kami adalah satu platform media sosial yang sangat berkait rapat dengan isu yang berlaku hari ini. Betul. Kami menggunakan platform digital ini. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ini 4 yang basic yang memang orang akan pakai. Ada banyak kategori umur yang akan menggunakan ini. Dan termasuklah TikTok. TikTok kita tahu kategori umur dia pun pelbagai juga. Pelbagai juga. Kita tak kira tua muda. Yes, ke semua platform ini kita gunakan. Dan itu adalah cerita sedikit tentang White TV. Kemudian White TV juga menjadikan platform media sosial ini untuk kita terus bersiaran. Memberikan maklumat tentang yang tepat, yang betul, dan menyekat berita yang palsu. Dan pastikan warga Sandakan mendapat maklumat langsung daripada kami. Maklumat yang sahih. Jadi kita nak mau macam yang tular sekarang ni terus cerita keluar ini terus bercabang ceritanya jadi tidak betul. Ya, jadi kita mau perbetulkan sedikit. Jadi kita akan perbetulkan daripada sedikit. Maklumat yang kami dapat, daripada sumber yang kami dapat. Dan kami berusaha untuk
mungkin saya kata setakat ini kan Kira, Ya. kita bercerita hanya berdua. Betul. Okey, di dalam Sandakan ni ada banyak agensi kerajaan. Ya, agensi ada banyak agensi swasta. dan Okey. sebagainya mungkin yang kami boleh bawa masuk ke sini. Dan bayangkan kalau mereka ini datang. Macam mana? Bayangkan Jap, bayangkan dulu. alright, kalau mereka datang ke studio dan sembang dan Kira di sini. Oh, wow. Contohlah kan, kalau isu berkait dengan Finas hari ini ataupun SPP, betul. pasti orang mau dengar daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Di Sandakan ada Jabatan Penerangan. Seperti? Jabatan Penerangan Sabah dan duduk di bawah dan di bawahnya itu adalah Jabatan Penerangan Sandakan. Jadi kita boleh tanya orang sendiri. Betul. Tapi hari ini kita bercerita berdua dululah. Ya. Pelan-pelan lah kami panggil kamu semua, mudah-mudahan pegawai-pegawai, tuan-tuan, yang menjadi number 1, number 2 yang boleh datang daripada agensi kerajaan ni, kalau betul. boleh datang sini kami alu-alukan. Dan selamat datang. Dan selamat datang. Tapi siapalah kami untuk menjemput tuan-tuan, tetapi kalau kami ini ada fungsi dan nampak keperluan di Sandakan, Betul. kami sangat berterima kasih jika kami diterima. Begitu kan Kira? Betul. Jadi itu adalah White TV. Ya, White TV. Dan sebenarnya White TV bukan setakat bercerita begini Kira. Ya, betul. Bukan untuk menyampaikan berita saja, tapi banyak platform yang kami sediakan. Ya, banyak sangat. Platform tu satu. Kemudian kami ada sebelum ni saya sebut dia sebagai segmen. Betul. Sebelum ni saya pernah juga sebut dia sebagai satu satu kolom. Kolom di dalam platform kami. Dan sebelum ni juga pernah juga kita sebutkan dia sebagai satu kategori. Betul. Kategori ataupun bentuk penyampaian. Bentuk penyampaian, Kalau bentuk berita. Bentuk berita. Kalau kita bilang kita mau sampaikan cerita tentang pertanian, Betul, boleh kita juga. masukkan dia di dalam segmen pertanian. Ya. Dalam kolom agro. Betul. Kalau kita mau bercerita tentang kisah jenayah yang berlaku di Sandakan, masukkan dia boleh dalam juga. dalam kolom jenayah yang kita ada. Jadi sebenarnya dia bukan ke arah yang untuk menyampaikan berita macam yang kamu lihat sekarang ini. ya betul. Kami cuba sebenarnya untuk menyampaikan maklumat Ya, betul. yang kalau boleh, sebab tu kami memilih lokasi di luar ni. Sebab kami mau dia santai, Pak. Ya, kita mau santai, kita mau nampak formal. Terlalu kita tak formal mau- di dalam begini kami berita hari ini disampaikan oleh Kira dan Amru. Begitulah, Bang. Tetapi kami mau sampaikan dia begini. Kita nak santaikan sambil-sambil kita boleh menyanyi di sini, Ya, sambil-sambil kita boleh. boleh bergelek di sini. Tidak bergelek ke arah yang itu ya. Anda. Lagi kita nak santai sebenarnya. Jadi kepada kamu yang ingin kami kongsikan lagi cerita yang kami mungkin tidak tahu, yang kamu tuh berlaku di sekitar kamu, Ya, betul. juga boleh tinggalkan di ruangan komen dan kami akan bahas ataupun Ya, kupas. kami akan cerita ceritakan di tu. sini. Ya, kupas, betul. Kopek dia betul-betul. Kopek-kopek Kupas. dia. Kami ada letak sikit garam, ajinomoto, kicap, lada. Sedekahullah lazim terus. Lepas tu barulah kita bercerita. Iya. Tapi kau tengok tak muka kru kita? Iya, aku takut kru kita akan nanti tersandar. Selalu kalau kita di studio datang penyandar. Ya. Kali ini Ndak ada. tidak ada. Jadi aku takut bila dia tersandar dia akan terbawa sekali nih kamera kita. Okey, sedikitlah. Okey, right. So kita membawa suasana yang santai. Yang santai. Kita tidak mau terlalu formal. Jadi kita sentuh siapa saja yang ada. Tengok kru kita seorang lagi rajin. Lagi rajin Di dia belakang angkat sana. signboard. Signboard Masjid Nur Iman, Kampung Cagayan. Oh, signboard sudah siap dibuat oleh Batu 8 nih. Betul 8. Kampung Cagayan yang kita Kampung Batu Cagayan. 8. Signboard yang dibuat sendiri, dicetak sendiri, diprint sendiri Ya, di Semarang Niaga. Tapi kita belum ke arah Semarang Niaga Belum lagi. dulu. Kita ke mau White sentuh TV lagi. dulu. White TV masih White lagi TV ada dulu. konten yang kami boleh kongsikan kepada Ya. kamu. Hari ini hari Jumaat, Ya. sangat bersesuaian untuk kita kongsikan tentang kolom ataupun segmen rohani yang kami ada. Seperti ada persoalan yang ditimbulkan oleh follower kami semalam dan warganet pasti tertanya-tanya juga sebenarnya. Okay. Dan di sini ada stated baca komen, Okey. kita mencelah sedikit ya. Dapat. Oke, di sini dia bilang ada yang komen semuanya oke, kita Alhamdulillah. nampak. Tapi ada Okey. lagi segelintir yang penonton tidak nampak ke kita. Oh, ya kah? That means dia bukan Kira saja. Ada yang Oh, wajah pengulas tak nampak. oh ya. Ada So ada. bilang Fakrul semua okey, beli handphone baru. So mungkin Fakrul sedang menonton Ya. menggunakan menonton YTV dan menggunakan laptop. Dah pasti. So yang satu ni okey, kawan saya Linda menggunakan handphone tapi dia nampak kita. So Okey, nampak Alhamdulillah. kekeliruan di situ. Ya, so kami minta maaf kalau ada masalah teknikal berlaku. Satu,
Sebenarnya saban hari ya, hampir setiap hari. Bermula daripada hari Isnin, okey boleh masuk. Ada, silakan. Kami live dan kami tengok suasana apa yang berlaku di dalam. Ya, betul. Teruskan, ini Semarak Niaga, ini adalah White TV. Betul. Okey, kami sambung sedikit. Mungkin daripada hari Senin awal hari itu, kita cuba untuk upgrade kita punya mic. Ya, Okay, Alhamdulillah, upgrade kita punya sound kita okey sudah. Kemudian kemarin kita cuba apa lagi? Tambah maklumat. Tapi ada di tersekat-sekat YTV. juga. Tapi ada tersekat-sekat Okey, juga. mungkin dari segi coverage. Ya, coverage. Kemudian hari ini pula paparan kita di dalam screen White TV ataupun di screen live kita ada yang dapat penuh Ada dan yang ada tidak dapat dapat penuh. nampak bahagian pasti kamu tengok saya bahagian sini saya kan Dan Cik aku Bahtiar. dan pasti dia nampak tudung saya Kira juga. pun sama, kira sampai tudung saya. Sebab tu kami tanya kalau technical team dapat beritahu. And then apa yang diorang beritahu memang ya diorang dapat. Ya, dan ada juga penonton yang dapat nampak. Ya, dapat nampak. Jadi diorang kata teruskan saja. Jadi apapun kami mohon maaf kalau ada yang tidak dapat tapi dengar suara kami. Kami tidak pasti di mana kami perlu betulkan. Kalau kami hentikan seketika siaran, kita bimbang maklumat yang kita cuba sampaikan ni terputus kemudian sambung macam Ataupun tak ada enak. baiknya kita akan turunkan sedikit kita punya kita bagi kru untuk Turunkan. Mungkin boleh juga secara perlahan-lahan turunkan dia punya screen. Sebab kami sebenarnya bila kita bersiaran di luar, kita mau tunjukkan latar belakang. Betul, kita nak tunjukkan latar belakang. Kita nak fokus Semarak kepada Niaga ni. pun. Ini yang kami sentuh kemarin kan kira. Betul. Kita bilang kalau masuk di Taman Ting ni, pergi ke kawasan lot-lot kedai, shop lot yang ada di sini, boleh kami katakan shop lot Semarak Niaga yang paling meriah. Betul. Daripada signboard di atas, kemudian di pintu masuk memang warna-warni. Iya, berbagai Colourful. bentuk-bentuk Lakaran, corak. Betul. Macam mana sentuhan yang diberikan oleh Semarak Niaga. Semarak Niaga, designer dia dan owner dia sendiri untuk memastikan keceriaan di pintu masuk tu. Jadi ini salah satu tarikan sebenarnya. Dan White TV juga mempunyai kreativiti seumpama itu tapi dalam bentuk penyampaian begini. Betul. Jadi sebab tu kami memilih apa nama ni? Semarak Niaga. Kami memilih background hari ini berlatar belakangkan premis Semarak Niaga. Ya. Jadi Dar, rasanya perlukah kita turunkan sedikit? Mungkin sampai level nombor telefon tu. Betul. Tapi cara turunkan tu pulas sedikit di yes. Tapi pastikan kami tidak hilang daripada skrin. Buka ke kanan dulu. Ke kiri dulu, yes. Ke kiri. Dan turunkan. Sampai ke level nombor telefon tu. Jangan ketatkan dulu kalau masih mau turunkan. Alright. Cukupkah? Jangan pergi ke alright. Teruskan. Apa? Jangan. Kita cuba untuk adjust sedikit. Mana tahu apa nama. Mungkin boleh bawah lagi. Begitu saja. Macam mana di skrin Kira? Kita masih dia kan memang lambat, so kita tunggulah. Okey, right. Masih lagi. Begini saja. Tidak apa. Okey. Tidak apa. Okey, tapi mungkin kita akan teruskan dulu tentang White TV dulu. Okey, dapat sambil-sambil itulah ya. Kalau kita cuba selesaikan, mungkin separuh daripada paparan tu tadi kita sudah adjust. Betul. Nampak ke bawah sedikit. Dan mudah-mudahanlah yang penting kita cuba sampaikan maklumat yang tepat hari ini. Iya, betul. Satu berkenaan dengan White TV tadi. Kita mahu warga Sandakan tahu ini adalah platform sebab tu kami sentiasa menambah baik cara kami menyampaikan konten kami hari-hari. Sama ada melalui live di sini, mungkin live di luar sana, tapi kalau di sana berpanas sedikit ataupun mungkin live di pejabat-pejabat kerajaan. InsyaAllah. Mungkin kita akan cuba live satu hari di Wisma Persekutuan ni. Ya, betul. Sebab di situ paling banyak pejabat agensi kerajaan. Mungkin kita akan minta kebenaran
kepada agensi yang paling sesuai sekali. Betul. Mungkin mereka yang menyelenggara kawasan tu. So, seandainya diizinkan, mungkin kami boleh berlintas langsung daripada satu sudut. Kalau boleh saya bayangkan blok yang pertama tu Jabatan Pendaftaran Negara, Ya, betul. JPN Daerah Sandakan. Mungkin daripada situ memang ramai Ya, crowd ramai, di situ. crowd di situ. Mungkin Cuma kita bukan, tidak mau. mungkin kita boleh live nanti di sana. Sebenarnya bukan hanya di sana, banyak lokasi yang boleh kami akan Cuba bertempat untuk buat live. InsyaAllah. Mana itu bergantung kepada penerimaan warga Sandakan, Betul. penerimaan agensi swasta dan kerajaan, ataupun mana-mana kelab NGO ataupun ahli perniagaan sendiri yang menjalankan perniagaan yang mau kami review produk mereka, kita boleh live daripada premis mereka sendiri. Betul. Restoran, Dan itulah sebenarnya barang YTV. jualan, dan itulah sebenarnya YTV, betul Kira? YTV untuk boleh iklankan produk kamu melalui digital marketing. Digital marketing, platform boleh digital menggunakan ini. kalau kamu mau poster review ataupun mungkin ada video yang dalam bentuk 30 saat pun boleh. Boleh sebenarnya. Dan untuk makluman kita ada shoot produk juga. Yes, kita boleh buat itu berkenaan dengan perniagaan. Kita boleh bantu warga Sandakan untuk naikkan semula ekonomi mereka melalui paparan yang kita bilang lain dari yang lain. Betul. Okey, dan servis itu disediakan oleh White TV. Ya. Kira saya mau sentuh tentang nama tu sebenarnya. Kalau warga Sandakan tahu, White itu bermaksud sendiri menyeluruh. Menyeluruh. Jadi kalau faham tentang aspek menyeluruh ni, aspek White ini, kamu akan tahu lebih jelas apa itu White TV. Jadi maksudnya di menyeluruh tu dia tidak ke arah hiburan, dia tidak ke arah pengiklanan, dia menyeluruh. Menyeluruh. Kalau rasa pun kamu mungkin ada produk sendiri, datak sendiri pun boleh. Dan kalau kamu buat iklan di sini pun boleh. Menyeluruh. Dan kamu ingin menunjukkan bakat kamu pun di sini pun boleh. Menyeluruh guys, menyeluruh. Saya mau bagi contoh menyeluruh tu mengikut hari ini. Hari ini hari Jumaat. Hari ini kalau hari ikut Jumaat. Bagaimana konsep menyeluruhnya White TV itu? Betul. Okey, Cik Fakrul ada tanya kemarin kita pasal kolom keagamaan. Kalau kita bilang boleh buat program agama. Okey, yang langsung mungkin daripada masjid-masjid contohnya. Okey, bagaimana White TV berfungsi di dalam segmen rohani itu? Okey, begini Kira. Hari ini hari Jumaat, kita akan cuba untuk kongsikan topik khutbah Jumaat hari ini. InsyaAllah. Dan kita tanya siapa khatib yang akan menyampaikan khutbah. Kita akan tanya siapa Bilal yang akan menyampaikan khutbah. Kemudian kita tanya apa topik tajuk khutbah dia tadi kan. Kemudian kita pergi paparkan dia. Biasanya kalau kita sebut pasal masjid, orang akan memilih masjid daerah. Tetapi bagaimana konsep White diimplement di dalam White TV punya platform? Kita tidak perlu pergi ke masjid daerah sahaja. Kita akan pergi ke masjid lah kan, untuk menunaikan solat Jumaat, ataupun surau yang sudah dinaik taraf untuk dibenarkan menunaikan solat Jumaat. Kita akan pergi. Contohlah, tadi dia sebut masjid apa tu? Kampung Cagayan tu? Masjid Nurul Iman. Masjid Nur Iman. Masjid tu mungkin baru sejak dapat signboard. Kita akan pergi buat live dan kenalkan siapa imam dia, kenalkan siapa nazir dia, pengerusi dia, kenalkan siapa khatib dia hari itu, siapa dia punya topik khutbah pada hari itu. Jadi White akan pergi ke bawah sekali, masjid yang mungkin kamu semua hanya orang kampung itu saja yang tahu masjid itu. Jadi kita pergi ke kampung itu. Lepas tu, kalau kita sebut masjid daerah, confirmlah satu Sandakan tahu ini adalah masjid daerah. And then begitulah fungsi White yang kami ingin masukkan. Kami akan pergi ke setiap masjid. Mungkin setiap Jumaat kami akan bersiaran secara langsung di masjid-masjid yang ada di Sandakan. Mungkin pada hari ini insya-Allah kita akan buat live di insya-Allah di masjid daerah Sandakan. Mungkin kalau kami pergi solat di sana. Dan kita boleh live di sana. Mungkin ada yang orang dah sempat datang ke masjid untuk menonton sendiri khutbah yang disampaikan. Jadi boleh tengok di YTV. Ya, betul. Jadi kami cuba untuk pergi ke masjid itu mungkin penjarakan sosial dan SOP yang ditetapkan tu menyebabkan kamu tidak dapat masuk. Ataupun lupa bawa sejadah. Sebab SOP-nya memang sudah perlu bawa sejadah. Benar, bawa sejadah sendiri. Jadi White TV akan buat paparan itu. Jadi daripada situ, macam mana White itu berfungsi lagi Kira? Kita akan interview imam itu sendiri. Jadi itulah maksudnya White. Panjang lagi sebenarnya Kira. Apa itu White? Sebab kita akan pergi setiap imam, kita akan pergi setiap pengerusi surau masjid-masjid yang ada di Sandakan.
dan kita akan pastikan konten white itu dapat dicapai oleh Dan Sandakan. kamu akan lebih mengetahui tentang White TV sekiranya kamu akan sentiasa stay tune Melihat untuk menantikan kami punya live setiap pagi Setiap awal hari. jam 10 pagi hingga jam 11 pagi. Ya, betul kira. Dan kalau menyentuh white pula pasal golongan penghibur ni, Golongan penghibur. kita akan kenali diorang lebih rapat. Betul. Siapa band dia, siapa penyanyi Ya, dia. mungkin kita boleh bawa dia punya big boss ke sini. Dan Yes. kita akan kongsikan sebenarnya sekarang ni musim-musim kahwin. Kita Ya, boleh betul, share, kan? betul. Begitu juga macam saya katakan imam tadi, Betul. masjid tadi. Begitu juga dengan penggemar muzik. Mungkin kita boleh bawa lagi seorang petani di sini. Okey, kalau dia berkaitan dengan agro, kita bawa dan kita bawa pekerja-pekerja dia. Betul. Kita tanya, betulkah bos kamu ini? Ya, ataupun mungkin dia bersenang hati untuk menjemput YTV di ladang dia sendiri. Boleh kami bersiaran di tengah ladang sawit ke? Bertumbak-tumbak di belakang. Di tengah ladang tebu ke? Kan? Jadi tempat kesesuaian, ikut kesesuaian, yang pasti dia white. Dia secara jadi menyeluruh. kalau kamu tahu tentang white keseluruh itu, mungkin kamu akan tahu sebenarnya bukan kami tidak tertinggal satupun Yes, kami tidak akan tertinggal sedikit pun, secubit, sekelubit mungkin, dan yang kami akan pastinya paparkan. kamu kena share dengan kami apa yang kamu mau kongsi dengan kami. Betul kira. Nah, itulah YTV. Yes, dan kami mengalu-alukan penglibatan dua hala begini. Betul. Masyarakat Sandakan, Betul. komuniti Sandakan, warga Sandakan dengan YTV. Apa yang berlaku di persekitaran kamu, kami mau warga Sandakan capai Iya, melalui penyampaian YTV. YTV. Iya. Begitulah, Begitulah YTV yang Okey. sebenarnya pada tapi kita hakikat. tidak tahu sebenarnya di mana YTV. Okey, kasih tahu lagi. Okey, Background YTV cantik sudah. berada di Semarak Niaga di Okey. Taman Ting Garden Batuna. Taman Ting Garden. Taman Tin ataupun Ting. Ting Garden. Tapi orang bilang Taman Ting Garden. Actually Taman Ting. Taman Sebab Ting. garden tu sudah memang taman. Okey, dan ada yang Tapi sebut orang ada ini. sebut tiga-tiga tu. Ya ke? Ada juga yang sebut ni Bandar Ting. Bandar Ting. Jadi kami berada di sini dan White TV berada Ada di lagi dalam. satu. Apa lagi? Hotel Ting. Bangunan White TV Betul. actually memang bergabung dengan Hotel Ting. Betul. Struktur bangunan dia bergabung dan tempatnya sangat special. So, kepada kamu yang biasa ke Batuna mungkin akan tahu di mana tu Ting. Ya, lagi-lagi yang selalu naik bas pengangkutan awam kan, Betul. dia pasti akan diturunkan di bus stop. Dan jalan lurus nampak signboard yang berwarna-warni di belakang kita ni Begini. sekarang ni. Itulah Semarak Niaga dan Itulah YTV Semarak Niaga. berada di dalam Semarak Di Niaga. dalam Semarak Dan Niaga. mungkin ada yang tidak tahu apa tu Semarak Ya, Niaga betul. lagi. Betul. Tadi kita sudah cerita betapa white-nya Betul. YTV. Betul? Tapi dorang belum tahu betapa semaraknya Semarak Niaga. Betul, menyemarakkan lagi perniagaan. Ya, menyemarakkan Niaga. Macam mana perniagaan boleh disemarakkan oleh Semarak Niaga? Nah, itu lagi satu pertanyaan, tanya-tanya. Tanda tu. tanya. Sebenarnya sangat mudah tuan-tuan. Macam mana kamu boleh faham tentang white-nya White TV? Betul. Begitulah kamu faham macam mana Semarak Niaga. Ya. Simple kira. Simpelnya Semarak Niaga, ini sebutnya punya apa nih? Perniagaan kah atau Keseluruhan kira. keseluruhan? Okey, yang saya tahu lah. Ini memang saya tahu lah. Dia menyediakan perkhidmatan printing design. Okey, printing Untuk membuat design. baju. Ada platform lah yang lain juga di sini. Ada banyak. Ada banyak sebenarnya. Buat gelas. Ada lagi banyak. Ada lagi. Dan kalau disebut mungkin aku tidak ingat. Okey, saya bantu. Saya bantu. Okey, macam mana kita bercerita tentang semarak itu? Betul. Semarak tu di Semarak Niaga ni semua ada. Macam mana kamu mau semarak ke perniagaan kamu? Di Semarak Niaga ada. Contohlah kan perniagaan tu di Siring Jalan. Ya, di Siring Siring Jalan mungkin tak berapa semarak kan? Betul. Kamu datang Semarak Niaga, kamu print satu banting, letak di belakang tu. Semarak sedikit perniagaan kamu. Orang nampak pun, wow, kedai Kak Alis, ya, yang betul. kedai makan, kedai Siring Jalan Kak Alis tu, ceria sedikit. Mungkin dia print banting lah. Ya, dia print banting. Dia print banner. Banner. Banner dan letak di belakang dia sebagai background. Jadi nampak sudah Kak Alis punya menu Ya, apa jadi semua tu. nampak semaraknya Semaraklah di situ. perniagaan Kak Alis jadi di situ. dari Elis, berniaga sorry. ya ataupun penjual di tepi-tepi jalan begitu. Yeah. Jadi bila ada identiti di orang sendiri, Yes. orang akan kenal. Yes, betul. And then gitu. kira macam mana lagi Semarak Niaga boleh semarakkan perniagaan Kak Elis ni? Bukan setakat banner letak di situ. Lepas tu? Kita ada tim consultant. Okey, kita boleh consult kamu, bagi kamu pendapat berkenaan dengan macam mana mau kembangkan perniagaan. Ya. Okey, daripada gerai Siring Jalan, boleh kamu buka sebenarnya perniagaan lebih besar. InsyaAllah. Jangan fokus kepada perniagaan jual kuih, balik-balik Siring Jalan, balik-balik Siring Jalan. Betul. Daripada cucu, daripada kecil sampai ke besar, berkahwin, beranak, bercucu, bercicit di Siring Jalan juga. Jadi Tapi tiba, kalau tiba masanya untuk kita ubah
lupalah sebenarnya. Yes. Kalau kita tahu sebenarnya perniagaan ini boleh dikembangkan. Dan Betul. Semarak Niaga ada kepakaran itu untuk mengembangkan perniagaan kamu. Ya. Jadi dari segi apa orang bilang coretan, apa tu corak-corak sebenarnya corak-corak dia. boleh disumbangkan oleh Semarak Niaga, bermula daripada mungkin pakaian. Pakaian. Kak Elis kemarin pakai baju pink-pink kalau tak silap, biru-biru ke? Okay. And then payung biru saja. Payung biru. So kita tambah Semarak Niaga tambah dengan backdrop dengan dia punya yang dari belakang. banner. Lepas tu dia pakai satu t-shirt yang di-print sendiri oleh Semarak Niaga Wow. dengan brand Elis di situ. Jadi nampak semarak tak? Dan nampak eksklusif itu dan semarak di situ. So ada kelainan dan ada kelainan. YTV pula pergi bersiaran di depan gerai Kak Elis. Kan? Nampak ke gabungan white dengan semarak itu menyemarakkan perniagaan? Betul. Jadi Itu contoh paling kecil lah itu orang contoh paling bilang. kecil. Jadi kalau kamu tahu tentang keseluruhannya, kamu boleh fikir sebenarnya itu. Yes, Sebenarnya apa bukan ke itu tahap ini semarak saja. niaga? Yes, sangat luas sebenarnya. Jadi kalau Bagaimana mau kita datang menyemarakkan juga ke perniagaan? Semarak Niaga senang, Sangat biasa. Kalau turun bus, jalan lurus saja. Maksudnya sebelah kiri. Sebelah kiri kami Sebelah punya kiri. premis. Jadi nampak yang dia punya apa nih? Cermin dia berwarna-warni macam yang meriahnya sungguh di hari raya. Raya-raya guys. Itulah Semarak Niaga. Itulah Semarak Niaga. Kamu Tengok boleh- background ni, Ya. ingat betul-betul, teliti betul-betul background ni. Kamu datang sini kamu akan nampak Semarak Niaga. Ya. Ya, itu menurut si Cira Betul. juga. Itulah Semarak Niaga. Jadi kita mungkin boleh sentuh sedikit tentang EDK selepas kita ke Oh Semarak ya, Niaga boleh, kan. boleh, boleh. Betul. Sebab Semarak Niaga dan YTV juga tidak jauh daripada EDK. Sangat Anti dekat. Dada. Sangat dekat. Sebab apa? Sebab kita punya Kru. Semarak Niaga ataupun kru, salah satu kru daripada YTV adalah pengurusi EDK. Pengerusi EDK dan squad yang mengisi biro-biro squad EDK. Iya, ada di sini. Ada di sini dan kami sengaja mahu menganggotai skuad anti dadah Betul. kerana kami tahu ini adalah musuh nombor satu negara. Okey, bagaimana untuk menjadi nombor satu adalah dengan menentang musuh nombor satu. Lebih kurang begitulah. Macam mana mau jadi menyeluruh, kita masuk dalam YTV. Betul. Macam mana mau kembangkan perniagaan, kita masuk ke Semarak Niaga. Dan macam mana ingin menjadi nombor satu, kita tentang musuh nombor satu negara. Ya. Mudah-mudahan hasrat bersungguh atau murni daripada YTV, agensi anti dadah kebangsaan daerah Sandakan dan skuad anti dadah daerah Sandakan sendiri dapat mengekang penularan bukan sahaja virus yang kita ceritakan, bukan sahaja virus. tetapi pengamalan penyalahgunaan dadah itu sendiri. Ada yang salah guna. Yes, salah guna. Macam semalam Kira ada tanya dadah tu memang tak boleh langsung, sebenarnya dibolehkan tetapi secara terkawal. Dan macam mana berlakunya penyalahgunaan dadah bila dia guna pada dos yang tinggi dan dia tidak tahu pun macam mana mau pakai. Betul. Sebab Cuma dia terikut-ikut dengan orang Yes. yang memang ke arah itu. ke arah itu. Jadi bila dia ke arah itu orang tidak tahu menggunakan Ya. dan dia sendiri pun tidak tahu menggunakan. Ya, Jadi betul. berlakulah kes-kes khayal, Ya. pembunuhan, perompakan dan Ya. ketagih dan Yes. membuatkan orang itu akan hilang kendali. Ya, hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan. Tidak tahu sudah macam mana membuat ni terketagih dengan barang itu sampai orang terpaksa membuat perkara yang di luar Di luar kebiasaan manusia. manusia. Banyak kes yang teruk diakibatkan oleh Jadi dadah, itu penyalahgunaan sebenarnya, dadah. tapi ada tuh yang mempersoalkan kenapa bilangnya dadah dicakap disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan, maksudnya dia tuh dulu tidak disalahgunakan. Itu sebenarnya yang kita bahas nih. Ya, tak faham sebab benda ni dia sebenarnya kalau paling sesuai lah saya Paling katakan, sesuai, kita boleh panggil sendiri ketua pegawai Ketua, ADK untuk bercerita di sini ataupun kita boleh panggil doktor yang pakar untuk menentukan kandungan dadah di dalam kaedah perubatan Kaedah. kita. Sebenarnya kita cuma perlu buka minda sebenarnya. Ya, buka minda. Sebab dalam perubatan memang kita akan menggunakan perubatan yang mengandungi jenis-jenis dadah Betul. ini. Tetapi dia terkawal. Dan doktor atau pakar perubatan, dia tahulah kandungan dia. Kita ada Ya, dia tahu farmasis. dosnya macam mana. Ya, jadi yang tak tahu ni, ini yang mengambil, aku mau sihat, aku mau kuat. Dia main cedok, main Dia main teguk. cedok, main teguk, dia main Sampai finish, lepas tu kaya. tiba-tiba Yes, terbang begitu. Kita tidak mau sebenarnya. Jadi, disitulah fungsi skuad anti dadah. Okey, kami berperanan secara langsung. Kami itu sebab saya ni skuad anti dadah. Betul. Dan kira coming soon menjadi skuad anti dadah. Dan InsyaAllah. kru YTV keseluruhannya memang akan diwajibkan. Semarak Niaga, kru Semarak Niaga diwajibkan untuk menjadi anggota skuad anti dadah. Supaya mesej kesedaran berkenaan dengan bahaya dadah ni
kita dapat sampaikan. Yeah. Itu sebenarnya fungsi squad. Itu paling utama lah orang bilang. Objektif kita adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan bahaya penyalahgunaan data, kesedaran untuk kita menghindari faktor-faktor apa orang bilang? Dia ada dua tu, ada faktor pelindung, ada faktor pendorong. Betul. Jadi macam mana kita mau mendekati begini supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang paling berisiko kepada dada. So peranan skuad anti dada tu. Itulah peranan di situ. sebenarnya di situ. Jadi kita mau White TV menjadi satu platform yang betul-betul menyebarkan mesej tentang bahaya penyalahgunaan dada. Betul. Dan menyebarkan mesej berkenaan dengan kempen yang dilaksanakan oleh skuad anti dada. Dan sambil itu kita membawa semarak niaga untuk memastikan mesej ini sampai dalam media elektronik dan media cetak. Mungkin ada flyers yang kita boleh cetak kan, insyaAllah. dan edarkan Coming kepada soon. publik. Kami soon insyaAllah. Begitulah, inilah kombinasi gabungan yang dibentuk oleh White TV, Semarak Niaga dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Sebenarnya kira kita sangat membuka pintu kepada agensi lain yang ada peranan di dalam masyarakat untuk memastikan apa sejak mesej sebenarnya. Bukan berkenaan dengan musuh nombor satu ini saja. Jadi? Dia mau mesej kesedaran lain pun boleh. Ya. Tentang darah ke, pentingnya kempen derma darah ke, pentingnya muzik berdekatan dengan rohani ke, tidak jauh daripada landasan yang sepatutnya ke, tidak berhibur semata-mata. Mungkin kita bawa penceramah yang sesuai. Jadi gabungan ini. Itu yang bestnya boleh bergabung tuh. Iya betul kira. Jadi mungkin penonton-penonton juga boleh bergabung dengan kami sekiranya ada Sama ide yang juga. lain. Senang untuk bergabung dengan kami, cuma perlu share tag rakan-rakan kamu untuk selalu ikut Semudah perkembangan White TV. Ya, semudah jadi, itu. Bila mungkin semua yang sudah tertag kawan-kawan, jadi ada di situ kamu boleh nampak setiap hari kami punya konten memberi kesedaran, kami kongsikan tentang edik apa semua. Jadi ada yang tidak tahu boleh jadi tahu. Ya, Itu betul. cara untuk kamu berkongsi dengan kami. Betul kira. Jadi cukup setakat itu yang kami boleh sampaikan tentang ini tentang adalah EDK. konten tetap. Setiap hari kami akan cerita apa itu White TV. Apa itu White TV? Setiap hari kita akan cerita apa itu Semarak Semarak Niaga dan Dan kita akan juga sentuh EDK. tentang agensi anti dadah kebangsaan, skuad anti dadah. Jadi, barulah kita masuk kepada topik yang berlaku di Malaysia hari ini kira. Disandarkan apa berlaku? sandarkan apa yang Di Malaysia berlaku apa? Kita di cerita apa Malaysia tadi? sekarang, mungkin kita akan ke tentang pinas dulu atau ke pelitup muka. Kita ada dua pilihan yang sedang hot sekarang nih. Kita ambil terus pinas lah. Kita Sebab ke dia berkait rapat betul dengan White TV ya sekarang. betul, yang membuatkan ramai di luar sana pengguna-pengguna page semua yang terasa tergugat, yang terasa macam OMG, macam mana nak buat video, macam mana buat nantar video kan, nak kongsi video. Yes, okey jadi semalam memang sudah tular, sudah viral kes isu lah kita sudah sebut dia sebagai isu yang berlaku di dalam negara kita apabila Menteri Komunikasi Datuk Saifuddin Abdullah Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah ada menyebut di dalam persidangan Dewan Rakyat, kita semua tahu sekarang persidangan ahli-ahli parlimen semua di Dewan Rakyat dan Menteri Komunikasi menyentuh tentang keperluan untuk setiap pengamal media sosial ini, YouTuber ataupun social influencer untuk mendaftar secara rasminya. Kalau mau buat filem kena daftar, kena ada sijil perfilman, kena ada pendaftaran perfilman. Apapun apa tuh? Lesen? Boleh kata? Yes, lesen pendaftaran filem. Lebih kurang begitu. Lepas tu ada SPP. SPP ni surat perakuan penggambaran. SPP kena ada dan kebenaran ini diminta untuk kita dapat di Pinas. Nah, jadi sebenarnya isu ini sudah tular dan yang menularkannya membagi info yang tidak tepat. Okey, ada sebenarnya. Maksudnya yang tidak tepat, sampaikan orang-orang yang menggunakan Facebook sendiri pun terasa takut untuk mengupload video. Ya, okey. Please lah. Itu kesalahpahaman sebenarnya. Ya, okey. Warga Sandakan jangan terlalu cetek memandang perkara ini. Menilai tanpa kita tahu asal usul berita. Yes, kena tahu, kena bijak dalam meneliti sesuatu sumber berita, maklumat yang sampai. Dan kita diberikan kemudahan untuk kita boleh search Google, kementerian, apa yang terjadi sebenarnya untuk mensahihkan
jangan main share ya. Share, Okey. share benda Dan tu. paling penting sebenarnya, since kita sudah ada di Sandakan, YTV sudah berada di Sandakan. YTV sudah ada di Sandakan. Rujuk YTV. Rujuk YTV. Rujuk Share. YTV. Mungkin ada yang belum follow, jadi follow. Okey. Mungkin ada yang keliru kawan-kawan kamu tentang media sosial yang sekarang terjadi untuk lesen, finas apa semua. Okey. Tag supaya dia tengok kami sedang sekarang ni untuk menerangkan lagi apa tu finas. Okey, itu berkenaan dengan apa tu Finas. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku di sebalik isu Finas dan Betul. SPP? Ya, betul. Yang penting sebenarnya tuan-tuan, satu, warga Sandakan perlu bijak meneliti maklumat yang sampai. Betul. Yang kedua, perlu tahu sumbernya datang daripada mana. Ya. Okey, kalau daripada YTV, jangan sangkal lagi sebab kami sudah memang melancarkan kempen Betul. hashtag berita betul, Berita betul, sebar berita betul, dan sekat berita palsu. Jadi boleh rujuk YTV sebagai sumber. Okey, Ya. sekejap lagi kita akan sentuh tentang apa isu yang berlaku. Ya. Tidaklah terlalu menyeluruh. Betul, Tetapi tapi kita- sekurang-kurangnya faham. Kami akan bagikan info maklumat yang kamu mudah paham, Yes. yang mudah untuk dihadam untuk kita Yes, tahu betul. dan menghilangkan kekeliruan orang-orang di sana. Ya, Bersebut betul. kekeliruan macam keliru betul sebut. Sebut-sebut keliru jadi rujuk YTV insyaAllah tidak akan keliru. Ya. Jadi kira saya mau sentuh di sini. Yang pertama sebenarnya selepas disebut oleh Menteri Komunikasi kemarin, Betul. memang dia terus mendapat perhatian. Ya. Sebab disebutkan di situ ada angka yang sangat besar untuk seseorang yang bergerak aktif di dalam perfilman begini, Perfilman. khususnya melibatkan platform digital Betul. begini. Diorang perlu membayar sehingga 50.000. 50.000 bukan membayar sebenarnya. Dia punya bahasa di situ apa nama? Ada berbayar kejap Kita rujuk daripada sumber yang paling terdekat iaitu okey, kita tengok paparan berita harian sendiri. Okey, ada yang disebutkan di situ berkenaan dengan hang sekejap. Okey, right. Kita rujuk ni lah senang. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi sendiri, kenyataan media. Okey, kita baca terus di paparan ini. Baca di paparan ini Okey. supaya lagi jelas. Okey, dengar ya Okey. betul-betul. Okey, ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu Dato' Saifuddin Abdullah pada 23 Julai 2020. Saya baca supaya jelas penjelasan ini topik dia, tajuk dia penjelasan isu lesen perfilman Finas. Okey, terdapat laporan yang tular berkaitan dengan keperluan lesen Finas untuk perfilman berikutan jawapan saya kepada soalan diajukan oleh ahli Parlimen Keluang. Okey, soalan asal dia ditanya oleh ahli Parlimen Keluang di Dewan Rakyat. Jadi di situ isu itu mula-mula timbul. Pertama. Okey, kemudian sebahagian daripada laporan tersebut memberi gambaran yang tidak tepat sehingga membawa kepada makna yang berbeza. Betul. Ini yang kita tidak mahu. Bila sumber dapat berita tidak tahu sumber. Betul. Dapat berita tidak tahu maklumat sebenar apa. Dia tidak tahu betul ke tidak. Ya, jadi sebab tu menteri sendiri mengeluarkan kenyataan ada makna yang berbeza. Betul. Maksud daripada jawapan dia. Okey, ketika menjawab soalan itu, saya hanya menerangkan tentang undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Okey, Akta 244. Saya baca dia punya fakta ni Ya, kira. ini fakta So, dan tidak tambah tolak ya. Yes, teliti betul-betul warga Sandakan yang diluluskan di Parlimen pada tahun 1981. Saya belum lahir lagi kira. Saya belum manusia lagi. Jadi maksud dia, undang-undang ini, akta ini sudah lama ada. Sudah lama. Okey, clear? Clear? Satu part Bersih? clear. Okey, satu part. Okey, Jadi seterusnya. pada 1981, teknologi pada masa itu tiada langsung media sosial seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Okey, menteri sentuh tentang TikTok dan YouTube. Betul. Ini pun kita kena alert. TikTok dan YouTube yang disentuh, yang ditekankan. Okey, and then kita sebut lagi dan sebagainya. Banyak sebenarnya, tapi yang disentuh TikTok dan YouTube. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau KKMM ambil maklum bahawa akta ini perlu penambahbaikan. Alright, so mau ditambah baik. Ini telah pun saya nyatakan dalam sidang media kad laporan 100 hari saya sebagai Menteri KKMM pada 20 Jun 2020.
So pernah disebutkan sebelum ni sebenarnya, tapi orang mungkin terlepas pandang. Betul. Okey, iaitu KKMM sedang menilai semula semua undang-undang di bawah pengawasannya. Okey, perlu ditegaskan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional Jelas dan sebenarnya lagi nyata. tidak menyekat. Tidak menyekat. Belum habis lagi ni. Okey, Ada lagi kita sikit, teruskan dulu. iaitu fenomena yang tidak wujud ketika akta ini digubal. So 1981 memang tidak ada platform digital. Betul. Jadi memang sudah wujud aktanya, cuma tidak disentuh. Karena memang Sebab tidak ada platform seperti itu. Tersambung semula. Adakah siar kita tersambung semula? Seriously? Okey, kita ada masalah teknikal tadi ya. Ya, selepas disiku begitu. Selepas Terus disiku, okey, takut okey. juga rupanya kita punya apa yang berdiri tegak ni sebenarnya? Stand kita. Okey. Takut digertak oleh siku. Okey, minta maaf sekali lagi kami daripada YTV kan kira. Ada masalah teknikal. Cubaan yang dapat demi kita- cubaan. Ya, cubaan dan cubaan. Dan cobaan demi cobaan. Cobaan, apakah yang akan termenyanyi pula. Okey, untuk sampai kita punya anu keluar semua. Yes, untuk memastikan paparan hari ini sampai kepada warga Sandakan. Ya, jadi sekali lagi kami mohon maaf. Ya, betul. Mungkin ada yang ngama menengok begini. Mana sudah itu kan? Okey. So kita akan bahas kembali sentuh Okey. pasal yang Yes, jadi sebenarnya saya sudah habis baca tadi. Okey, apa yang penting adalah kerajaan sememangnya mempunyai akta ini. Betul. Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia sebenarnya sudah meletakkan akta ini pada tahun 1991 lagi, 1981 lagi. Dan sekitar 80-an lah Pak katakan. Ya, ini yang tepat memang 1981. Ya. Okey, jadi sudah hampir 40 tahun 40 tahun akta yang ini lalu. wujud. Tetapi tidak digubal kerana pada waktu itu tidak ada platform digital begini. Betul. Tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada TikTok, jauh sekali. Tidak ada platform yang kita sebut sebagai Facebook Telegram pun tiada, dengan Telegram pun Twitter. tiada. Jadi sekarang ini timbul satu isu bila PINAS diarahkan untuk meletakkan satu syarat bagi orang yang sedang melaksanakan kerja-kerja seperti kami ini Ya. untuk mendaftar. Okey, sebelum sebut pasal pendaftaran tu, ini yang saya ingin sebutkan apa istilah sebenarnya yang digunakan oleh kementerian ini ataupun kita sebut sebagai pengamal media arus perdana berkenaan dengan jumlah yang perlu dibayar ini. Nah, ini Okey. lagi yang mengasih takut, bilang orang Sandakan. Inilah ini yang mengasih takut sama kita sampai dibayar 50.000. Nah, Ya, jadi kenapa perlu ada bayaran sebanyak itu? ya. Okey, saya cuba dapatkan supaya kita boleh relatekan dia. Kita boleh samakan dengan kandungan kenyataan rasmi daripada Betul. Datuk Saifuddin ini dengan isu yang dilontarkan oleh warganet. Kita cari ada satu topik yang disentuh berkenaan dengan bayaran itu sendiri. Betul? Okey, kita tengok dulu sambil-sambil kita boleh sentuh juga berkenaan dengan apa yang disentuh oleh kita punya pengarah filem sendiri. Ya. Okey, pengarah Aflin filem Syauqi pun sendiri. ada sebut Ya. tentang isu ini. Sampai ini dia sudah jarang sebenarnya untuk melenting ataupun bercakap dan kasar. orang bilang dia jarang sekali untuk menunjukkan Bersuara, jarang bersuara Dia- sebenarnya. Ku bersuara. Iya, Itu sangat kan. jarang. Jarang Tetapi bila isu ini timbul, dia terpanggil untuk bercakap semula. Okey, no problem. Okey, dapat cue daripada technical. Oh, ya, technical. Berkenaan kita akan stop siaran ini 15 minit lagi. Tetapi saya rasa tidak puas hati kalau saya stop terlalu awal. Betul. Sebab ada benda yang kita perlu kongsikan supaya dia betul-betul clear. Okey, cakap biar pakai otak tuan-tuan. Tak nak menang election ke lepas ni? Betul. Confident sangatkah? Jangan tindas orang muda dan orang kreatif. Sampai macam tu sekali Aflin Syauqi bersuara. Betul. Sebab dia tahu ada kena mengena dengan sentimen begitu, Ya, sentimen politik. politik. Jadi dia rasa risau dan dia sebenarnya orang yang terkesan dengan isu-isu begini kira. Jadi kita cari ada satu benda yang disebut oleh warganet sebenarnya. Ya, warganet ataupun pengamal media. Media sosial atau netizen berkenaan dengan isu ini.
Jadi kita perlu kepastian sebenarnya bagaimana isu 50,000 ini timbul. Okey, kita tengok di paparan berita harian. Okey, masih lagi berkenaan dengan pelitup muka. Ya, masih lagi berkenaan dengan pelitup muka dan juga Sekejap, kita ya. sekarang ini kita ke Saya mencari fakta yang tentang kita bercerita 50,000 tentang tuh. 50,000 Ya. tu, supaya warga Sandakan jelas sebenarnya apa topik yang kita bincangkan, dan topik Betul. ini sebenarnya tidak terlalu merisaukan. Betul. Hanya kita perlu dia isu SPP ni, Ya. bila kita perlu daftarkan kita punya penggambaran surat apa nama tu permohonan penggambaran, Ya. surat perakuan penggambaran. Jadi kita mau perkara ini jelas dan kita tidak mau isu ini membelenggu warga Sandakan, sehingga kan ada pengamal media sosial di Sandakan yang sudah tidak mau upload video-video. Yang rasa takut sudah. Takut Sebab sudah. takut ada, inilah dia bilang ni, apa tu salah penerimaan dan salah penyampaian. Ya, salah penerimaan dan yes, betul lah, salah pemahaman. Salah pemahaman. Pemahaman. Tapi Dan- kalau orang Sandakan salah penerimaanmu. Begitu. Salah penerimaanmu. Sebab kenapa salah penerima? Dia terima benda yang tidak sahih dan tidak betul, sehingga Tidak kan tepat. membuatkan untuk orang yang pengamal media sosial seperti Facebook atau benda-benda page lah, terutamanya page. Yes. Rasa takut untuk upload video. Yes. Sebab penerimaan diorang takut kena denda sehingga 50,000. Enggak juga. Itu sebenarnya nilai itu sebenarnya bukan denda, tetapi dia adalah satu nilai. Okey, di sini disebutkan ya sebagai modal berbayar. Iya. Okey, that mean setiap orang yang mendaftarkan perniagaan, dia memang kena ada modal berbayar. Betul? Okey, kasih clear. Tadi kenyataan rasmi daripada Menteri Komunikasi Multimedia Malaysia sendiri, Ya. Datuk Saifuddin Abdullah, ada sebut berkenaan dengan aktanya ini sudah disebut pada tahun 18 sudah digubal Ya. pada tahun 1981 lagi. 81. Kemudian Datuk Saifuddin menyentuh tentang TikTok dan YouTube. Okey, kemudian pada zaman itu tidak ada dua-dua ni. Dan tidak ada Facebook, Instagram dan Twitter. Betul. Okey, jadi dia tidak sesuai. Dan bila sampai ke tahun ini, genap 100 hari pemerintahan dan jawatan yang disandang oleh Datuk Saifuddin, perlunya digubal. Ya. Akta ini sesuai dengan zaman sekarang. Ya betul. Sebab zaman sekarang tu semua yang disebutkan tu ada pada zaman sekarang. pada zaman sekarang. Tiada zaman pada tahun 1981. Ya, betul Kira. Dan persoalan ini dibangkitkan oleh ahli parlimen ahli parlimen apa tadi? Jelutong bukan. Luang tak bukan? Johor kalau tak silap. Johor. Okey, ada seorang ahli parlimen lah kita sebutkan. Lupa sebab sudah mention tadi. Ya. Yang menyebut tentang apa nama perkara ini. Betul. Kejap, saya terlepas lagi. Sekali lagi. Kita pergi sekali lagi. Okey. Jadi, bila timbul isu ini, yang dikaitkan sebenarnya 50,000 itu berkenaan dengan modal berbayar. Sebab mungkin kan Kira ramai orang tahu hasil YouTuber ni sangat besar. Betul. Yang boleh TikTok mencecar. pun sebenarnya hasilnya Sudah pun, besar. sudah besar. Ada orang yang daripada tidak ada apa-apa, Ya. bila dia berkarya di dalam menjadi seorang YouTube, YouTuber. dan ataupun social influencer lah orang Iyalah, bilang kan. yang berbayar lah kita Yang kan. berbayar Betul. dan terlalu tinggi bayaran tu. Sehingga kan mungkin Puluhan ribu dan mampu untuk dinilai membayar sekian rupa duit. Jumlah 50,000 ni mungkin kecil bagi orang. Kecil bagi diorang. Bagi contoh lah kan yang kita sebutkan di sini ada seorang YouTuber nama dia Irfan ya. Iya. Dia mempunyai 1.3 juta subscribers. Nah, Okey, bayangkan berapa income yang YouTube beri kepada dia. betul. Jadi dia pasti ada modal berbayar yang dia perlu daftarkan di bawah Finas. Betul. Dan yang ini yang disebutkan oleh kerajaan. Ya, ini yang disentuh oleh kerajaan. Tetapi tidak semua social influencer ni sudah mempunyai income seperti Irfan ini. Betul. Jadi takutlah orang di luar sana melihat bila disuruh bayar, terus yang seolah-olah itu mana mau cari kan? mana mau cari menindas seni kreatif, Ya, menyekat orang yang menyekat sudah orang, berkarya di ya dalam betul. platform digital begini. Ataupun mungkin ada yang terlintas di dalam fikiran saya sendiri. Okey, kalau pengarah-pengarah filem Betul. ataupun production yang ada di Malaysia ini Ya. yang sememangnya membayar bersama dengan Finas. Betul. Ada modal berbayar yang orang perlu bayar kepada Finas. Ya. Okey, tapi
pasti ada orang bilang tidak adil lah, dia bilang kalau dorang membayar, dorang ini berdaftar nih, Betul. ada modal berbayar, tetapi apa nih social influencer nih Iya. tidak bayar apa-apa dan dorang meraih income yang tinggi. Betul. Mungkin ada persetujuan di situ menyebabkan mungkin isu ini dibangkitkan ataupun dibangkitkan. digubarkan kembali. Digubal kembali di sidang Dewan Rakyat. Jadi apa yang penting sekarang ni Kira kita mau bagi tahu adalah on sekejap. Bagaimana warga Sandakan perlu terima hakikat bahwa isu ini tidaklah sebesar seperti yang kita tahu, kamu tahu yang sampai digembar-gemburkan ini. Sampai ada penggemar-penggemar Facebook yang sudah share dan meletakkan apa tuh caption yang sangat-sangat untuk tidak patut untuk dibaca dan mempersalahkan kerajaan. Sebenarnya tidak salah. Cuba ambil benda tu atau baca betul-betul artikel tu, ambil positif, baca betul-betul fakta dia dan kemudian kamu fahami supaya menghilangkan lagi kekeliruan. Dan bila dia sudah keliru dan dia share benda tu dan menggunakan caption lagi yang lain sehingga kan menimbulkan pertanyaan daripada penggemar-penggemar Facebook juga yang lain sebab dia letak caption di sana contohlah. Mana mau dapat duit 50,000 kena denda. Oh, sebenarnya itu bukan denda. Itu bukan denda? Dia bukan denda. Dan lagi pula satu yang share pula dia bukan share denda. Sebenarnya disuruh berbayar 50,000. Jadi penerimaan orang-orang semua salah. Jadi bila tular dan apa tu macam virus lah katakan viral. Jadi makin macam kita naik kereta. Macam contohlah tadi Kira naik kereta dengan Abang Adin contohlah letaklah kereta tu Viva. Lepas tu orang tanya kau naik kereta apa tadi? Aku cakap ya kereta tapi aku tidak sebut Viva. Okey, naik kereta. Jadi dia sampai kau si Kira naik kereta Hilux tadi. Jadi memang tidak akan sama info. Begitulah penerimaan orang. So kena cari benda fakta yang betul. Tapi kalau mau cerita benda yang orang bilang kamu mau share mungkin kamu penat membaca, tontonlah YTV. Jadi boleh kami simpulkan di sini. Saya tersilap sebut tadi sebenarnya nama dia bukan Irfan, dia Alif Irfan. Nama penuh dia. Dia ada mempunyai 1.3 juta pengikut di Instagram. Betul. Dia sendiri terkejut. Okey, jadi yang penting saya perlu sebutkan adalah akta ini sudah diwujudkan sejak tahun 1981. Kemudian isu ini dibangkitkan oleh salah seorang ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat sendiri dan dijawab oleh Menteri Komunikasi Datuk Saifuddin sendiri. Kemudian dia menyentuh tentang akta itu wujud terlalu awal dan tidak perlu digubal pada ketika itu. Dan sekarang wujudnya TikTok dan YouTube yang berbayar dan yang sudah menghasilkan banyak karyawan dalam bidang perfilman, termasuklah Alif Irfan yang kita sebutkan sebentar tadi. Tetapi sebenarnya nilai 50,000 itu adalah modal berbayar yang perlu dibayar oleh penggiat seni digital ini. Okey, kepada Finas. Okey, sebagai sebuah perbadanan yang memang sudah diberi tanggungjawab untuk menyelia mungkin untuk memantau semua penggiat seni di dalam negara ini. Jadi sebenarnya jangan risau, disebutkan juga di sini pada sesi itu Kementerian melalui Finas mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman iaitu lesen pengeluaran filem atau video, lesen pengedaran filem atau video dan lesen pemameran atau pameran sebenarnya, pemameran filem dan video. Ada 3 lesen yang perlu diambil. Tapi yang disebut di sini adalah isu Finas sahaja dan isu SPP ataupun surat perakuan penggambaran. Jadi dua lesen ataupun 2 surat, 2 permit kali kita boleh sebutkan bagi orang Sabah selalu kenal dengan perkataan itu sebagai syarat untuk dapatkan kebenaran. Jadi ini sahaja sebenarnya yang perlu kamu fikirkan dan kamu tidak perlu risau sebenarnya untuk mengupload apa-apa video di platform media digital kamu sebenarnya. Jangan risau. Jangan risau. Cuma perlu perhalusi sedikit lagi dan biarkan kerajaan menjalankan tanggungjawab mereka dan pastinya keputusan yang akan dibuat oleh kerajaan ini tidak akan menindas. Tidak akan menindas, tapi mereka teliti dulu untuk kebaikan rakyat juga yang lain. Dan mungkin syarat 50,000 ini, modal berbayar ini diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai hasil mungkin. Yang mempunyai hasil dan mungkin dia orang nampak orang tu mampu membayar sekian ataupun mampu mengeluarkan duit sekian. Mungkin dari sudut bisnes kita boleh pandang dia macam mana dan dari segi keuntungan dan sebagainya bagaimana perjalanan perniagaan mereka dan sudah pasti penggiat seni yang sudah lama ni tidak ada kekangan sebenarnya untuk membayar. Tetapi yang menjadi kesan sebenarnya adalah mereka yang baru mau mula ni.
Sebenarnya pada saya mungkin itu suara yang disuarakan oleh Aflin Shauqi contohnya. Shauqi. Sebagai pengarah filem sendiri yang banyak menghasilkan filem-filem yang hebat di dalam negara ni. Jadi itu suara awal daripada Aflin. Iya. Okey, jadi kita sebagai orang yang baru, macam White TV sendiri masih baru. Dan kita perlu memikirkan bersama macam mana mewujudkan menyahut ataupun memahami apa yang diberikan oleh kerajaan ini. Jadi telitilah betul-betul cerita yang sebenarnya. Dan sebenarnya lebih bagus sebenarnya kalau kita pandang satu sudut, kita berdaftar. Ya, berdaftar, kita berlesen. Dan itu sebenarnya lagi memudahkan lagi kerja-kerja kita untuk diiktiraf mungkin. Iya, betul. Dan jangan risau dan jangan keliru. Sebenarnya isu ni sudah pun ada sejak tahun 1981 kan. Jadi tiada istilah untuk kamu cakap kenapa baru sekarang? Apa tu norma baru? No, ini bukan norma baru sebenarnya. Sebenarnya ini sudah norma lama gitu. Iya, bukanlah norma juga sebenarnya. Cuma sebelum itu sewaktu itu belum sesuai lagi. Belum sesuai untuk digubal. Sebab tiada pun YouTube masa tu. Zaman dulu kalau kamu penggemar tengok film-film Piramli itu saja yang ada. Itu saja yang ada, betul. Jadi harap konten yang kami berikan di YTV ini diterima pakai secara positif oleh warganet di luar sana, oleh warga Sandakan. Kami menyampaikan satu bentuk fakta yang kamu perlu perhalusi lagi. Jangan juga terima bulat-bulat daripada apa yang disampaikan oleh kami berdua. Tetapi teliti. Carilah sumber-sumber maklumat. Berhubunglah dengan menteri-menteri itu. Berhubunglah dengan wakil rakyat kamu di kawasan-kawasan kamu ni. Berhubunglah dengan Jabatan Penerangan Malaysia khususnya di Sandakan. Bertanyalah dengan DJ Didi, DJ apa yang ada di RTM itu. Jumpailah wartawan-wartawan yang ada di Sandakan ini untuk mengetahui maklumat lebih tepat. Betul. Sebab ramai pemberita wartawan yang di Sandakan ni sebenarnya sudah beralih kepada platform digital juga. Diorang bersiaran secara rasmi di depan skrin. Bukan skrin, mungkin di belakang, di balik tabir penulisan itu. Tetapi mereka tampil di media sosial juga. Diorang buat channel diorang sendiri. Jadi tanya diorang sendiri, sudah pasti diorang faham tentang situasi yang berlaku. Mereka yang tidak sebenarnya mengeluarkan perkataan yang kesat ataupun tidak mengeluarkan kenyataan yang berbentuk ketidakpuasan hati, itu orang yang sudah faham. Jadi cuba bertanya kepada orang itu. Betul. Bertanyalah kepada mereka yang pasti pegang hashtag kami, sebar berita betul dan sekat berita palsu ini. Dan kami cuba sampaikan mesej-mesej yang jelas. Tapi kalau mungkin ada yang tidak seberapa kurang clear daripada yang kami jelaskan, boleh juga berhubung dengan kami di YTV sebenarnya. Betul. Boleh kontak kami semula selepas ini. InsyaAllah kami akan bagi link-link yang sudah kami ambil secara teliti. Kami sudah semak secara teliti. Dan berita itu bagi kami betul dan bagi anda betul, jadi kami boleh share dengan kamu. Okey, jadi kita sudah bersiaran lebih daripada 1 jam. Sepi bu, mata lagi. Nah, baru kita rasa terpanggil untuk bersama dengan Jinani. Sebab kita tengah tengok mas muka tu. And then satu lagi Jinani dia drag panjang sebab kita ada gangguan teknikal tadi. Ada 2 kali kan? 2 kali. 2 kali. Satu sebab kita tidak dinampak. Sebab dan yang kedua line terputus. Coverage kita tertutup. Sebab mungkin kita inilah masa yang memang kita orang tak boleh elakkan. Ya, memang tak boleh elakkan. Jadi kami cuba tarik masa tuan-tuan perempuan lebih kurang dalam 10 minit lagi. 7 minit lagi. 7 minit lagi untuk kita beri maklumat tentang pakai mask. Yes, tentang berkongsi bersama dengan Jinani hari ini. Dan kita boleh kongsi tentang satu penetapan baru bermula 1 Ogos kan Jinani? 1 Ogos. Kita perlu Okey, budak-budak yang limpas depan mata confirm akan terkejut mendengar suara Jinani. Okey, yang pasti Jinani punya suara ni bukan buat-buat saudara. No, kita kalau buat-buat tu payah lagi secara langsung. Kita kena edit lagi, lepas tu kita upload video lagi. Ini secara asli. Dan secara asli kita boleh bertukar suara ke suara Kira gitu. Suara merdu padahal. Hui, semua ni. Okey, selepas ni kita nak sentuh pasal mas. Okey, sebelum mas mungkin. Apa lagi? BSH masuk ke ni hari Jinani. Ayo, guys, kita nak McD guys. McD guys. Jinani kepingin banget mau makan McDonald. Tapi kan by the way, kenapa tak nampak muka Bang Syah hari ni? Bilang dia nak datang hari ni, tak guna kau Bang Syah. Wah, Syah atau siapa? Aduh. Okey, alright. Okey, dia terindu mungkin dengan abang dia. Abang Syah nanti minta McD. Hari ni masuk dah BSH. Okey, actually bantuan sara hidup ini diberikan khusus kepada mereka yang berpendapatan rendah, B40. Betul. Dan hari ini adalah hari penyaluran secara berperingkat fasa yang ketiga ini.
Untuk keluarga ada kategori dia Jina ni. Ada yang pendapatan 2,000 ke bawah, 3,000 ke bawah, 4,000 ke bawah. Kemudian ada yang berkeluarga yang ada anak seorang, anak 2 orang, anak 3 orang. Mungkin beribu tunggal itu. Yes, ada juga begitu. Jadi apa yang kami sebut sedikit cik ni. Sikit saja. BSS masuk hari ni. Kalau pergi cucuk duit macam mana Jina ni? Cucuk duit sana ikut operator SOP. Jangan main langgar-langgar bawa sanitizer sebab banyak orang tekan. Yes. Lepas tekan tekun, lepas tu Tekan, lepas tu dia korek mata. Lepas tu dia dimakan. kalau boleh pakailah hand sanitizer sentiasa di luar Kalau tu. boleh, Yes, spray gitu. Sebenarnya ada juga yang buat kira. Jina ni, dia buat apa tu? Satu teknik yang sangat best. Dia buat betul. sanitizer untuk budak-budak dengan image bentuk sarung tu. Sarung dia tu macam kartun-kartun sikit. Ada komik-komik lepas begitu. tu, semangatlah budak-budak Bawa pergi sekolah. Dan seperti sedia maklum 22 hari bulan Julai sudah bermula sekolah untuk sesi budak darjah 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi ini hari ketiga diorang bersekolah selepas bercuti lebih 5 bulan bilang. Sepanjang peritahuan pergerakan. Dan hari ini merupakan berapa hari kita bersiaran, kita pun pergi sekolah. Sudah 5 hari. Okey, selepas tu itu pun sebenarnya pasal untuk BHS tu kita boleh kaitkan juga dengan hand sanitizer dan juga mask. Jadi sebut pasal mask, ada orang pakai mask dia pakaikan dagu dia. Betul-betul. Dia boring kali kan Jina ni. Dia lepas dia pakai begini, dia terus turunkan ke bawah begitu. Dan tak pun dia tidak pakai sebenarnya, dia bagi hiasan ke bawah supaya orang nampak dia tu sebenarnya memakai. Kamu orang tahu ke resiko dia apa? Risiko dia mungkin dari segi sentuhan ke apa ke peluh ke. Jadi Tapi diorang bilang, Kementerian Kesihatan cakap, sebenarnya kalau pakai sini makin untuk kuman-kuman virus membiak ke sini. Ya, dia letak di dagu. Sebab dagu kita berminyak guys. Berpeluh. Lepas tu dia Berkeringat. adalah anggota yang selalu mengeluarkan minyak-minyak. ya, betul. Jadi dah sesuai bahkan dia letak Tidak di situ. sesuai. Kotor lah itu. Ada yang cakap pakai mask pelitup muka. Kalau pelitup muka tu macam ni. Pelitup separuh muka. Ya, betul. Jadi amalkan sekarang itu Ada adalah... satu lagi nasihat. Apa Supaya jangan lagi? disentuh-sentuh, dibuka. Ya, buka sini lepas tu... Boleh perasan kan Cina ni? Ada orang mas dia akan coklat-coklat di sini, kotor-kotor di sini. Itu bagi orang yang pakai makeup. Bukan. Oh, iya Yang balik-balik buka, balik-balik. Kan? Balik-balik buka lepas Jadi tu dia pegang berdaki. sini. Berdaki. Jadi that mean kira Ejina ni Oi. memang terbuktilah tangan ni kotor sebenarnya. Nah, sebab bila kita pegang di sini dia keluarkan tu. Apa tu dia bagi tanda coklat-coklat macam Ya. daki begitu. So nampak sangat tangan kita walaupun selalu basuh, dia tetap kotor guys. Okey Jina ni. Oh, ya bagi. Sebenarnya syarat yang ditetapkan ini SOP baru bermula 1 Ogos ni bukanlah untuk orang awam semata-mata. Betul. Tetapi dia sebenarnya dikhususkan kepada orang yang menaiki kenderaan awam. Okey, kita try baca di sini Jina ni. Okey. Bermula 1 Ogos ini orang awam yang menaiki kenderaan awam sebab di dalam tu memang padat dan sudah tidak ada apa orang bilang penjarakan sosial. Oh, nanti ada satu yang enam orang tu. Ya, yang penting sentiasa pakai mask, facial mask ni, and then kalau boleh siapa yang tidak pakai tu dia akan dikenakan denda. Inilah yang disebutkan ni. Yang paling menakutkan guys, dia tidak akan beri amaran kepada kamu orang. Ya, kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka dalam pengangkutan awam serta kawasan sesak. Ada 2. Ada Dalam 2. bas dan kawasan sesak macam pasar. Pasar, lepas tu Bermula. mall-mall pun sama juga. Mall-mall, betul. Bermula 1 Ogos. Jadi itu sebenarnya bukan sahaja untuk orang bilang kena pakai, orang mengikut apa tu, kamu punya kesuai pakai tak pakai tak. Tapi ini diwajibkan. Betul. Jadi kemungkinan besar jika perkara ini sudah ditetapkan pada 1 Ogos nanti, sudah pasti yang tidak pakai itu akan dikenakan compound. Lepas tu sebab kalau sudah dinampak, dia tidak akan beri amaran, dia terus compound. Terus Bulat-bulat. compound. So kalau rasa kamu orang dah kaya, teruskanlah. Okey, dan bolehkah pakai yang warna-warni yang kain-kain tu Jinan? Sebenarnya ada Menteri Kesihatan dia cakap memakai kain yang dibuat sendiri sebenarnya akan lebih memudahkan lagi kuman melekat. Sebab kain dengan yang kesihatan bagi tidak sama. Tidak sama. Tetapi sebenarnya Jinan ni untuk kelonggaran. Tapi untuk kelonggaran, Sebenarnya boleh. Yang penting
siapa yang buat pelitup muka sendiri dengan kain tu sentiasa basuh. Ya, sentiasa basuh dan pastikan kalau boleh jangan guna sampai 2 hari. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu pakai. Rajin cuci guys. Yes, balik je kalau boleh cuci Ya, dengan apalagi air kalau sabun. Budak sekolah sekarang yang budak-budak dia pakai yang Mickey Mouse. Ya, betul. Lebih kurang jadi begitulah. kena standby dalam 3 mask. Pulang je cuci, lepas tu tukar lagi. Ya, jadi itu sejak yang kita mau sentuh tentang mask tu. Mask, okey? Satu, dia bilang kena pakai di tempat awam dan di dalam pengangkutan awam. awam. Bermula 1 1 Ogos. Kalau mau pakai mask yang begini pun boleh, yang pakai kain pun boleh. Syaratnya yang pakai kain tu sentiasa bersihkan. Basuh. Lepas tu jangan pakai di dagu ataupun naik turun Ya, guna jari. betul. Sebab jari kita Tepat kadang-kadang cepat kotor. Kotor. That's why kita diminta untuk pakai Pakai hand hand sanitizer. Bersihkan tangan. Okey, lepas tu itu je maklumat kita hari ni. Kita dah beritahu Ya, tentang betul. YTV. Ya, betul. Kita dah beritahu tentang Semarang Niaga. Ya, betul. Kita sudah beritahu tentang IDK Spot. Sudah Ya, kita betul. kasih jelas tentang lesin, perfilman. Apa tu? Ya, perfilman. Finas. Ya, di bawah Finas Perbadanan Perfilman Nasional. Ada tertinggal perkataan kali di situ. Tapi short form dia Finas. Dan Ya. perlu ada SPP, Surat Perakuan Penggambaran. Lepas tu bantuan sara hidup dah keluar. Hari Lepas tu ini. kita mau MACD. Sambung buah. Lepas tu tentang pelitup muka, separuh Yeah. muka. Bukan pelitup muka ya. So- Kita nampak jalan kena langgar. So terima kasih kepada yang terus bersama saya Kira dan Jinani hari ini. Kita rasa pengalaman yang berbeza sedikit berada di luar ni kan. Ya, ada Kita panas-panas, silau-silau. lepas tu kereta-kereta limpas, parking pun keluar masuk kereta depan kami ni. Ada yang tengah drop barang apa semua, nampak bilang apa itu dorang buat tu. Kenapa Ya. bercakap-cakap di luar tu kan? Cakap-cakap Jadi lepas kita tu. cuba biasakan ini menjadi norma kepada Sandakan juga. Betul. Mana tahu kami akan bersiaran besok di depan kapak Bertaras. sana. Kasih view sikit. Tiba-tiba terbakar. Kasih view sikit KFC, pizza, Starbucks di sana. Mana tahu orang bilang view-nya cantik ke, ada landscape yang menarik ke, kan? Tapi inilah sebenarnya White TV. Kami Okey, cuba jadi menampilkan. Okey. And then sekali lagi Jinani. Lagi ke? Bukan sebab tadi kan baca tu tak apa-apa. Lepas tu tekan-tekan. Oh, ya ke? Tapi tak apa-apa. Dah bersambung lagi. Minta maaf guys. Minta ampun penunggu gua. Jadi yang tu tadi memang tersilap sudah itu kalau begitu. Tersilap dari kita Mau sendiri. habis sudah tiba-tiba berlaku lagi sekali. Okay. Apa-apa pun guys. Terima kasih kerana sudi menonton kita orang. Sama-sama. Terima kasih. Jadi besok insya-Allah kita ada 1 hari lagi sebelum kita rehat. Kemungkinan besar bukan di studio. Kemungkinan Mungkin besar di di luar. Di luar, bukan di depan studio juga. Yang pasti kami akan cuba untuk selitkan apa saja maklumat yang berlaku di Sandakan ini. Betul. Kami akan pastikan mesej yang kami sampaikan itu benar dan fakta dan bukan cerita palsu. Okey. Jadi mungkin Alright. sampai sini saja. Bye-bye. Jangan lupa Ui, ada follow lagi, kami yes. punya Twitter, Yes, Instagram yeah. dan kita perlukan subscriber untuk YouTube Yes, kita, betul. Twitter Support, kita. yes. Lepas tu jangan lupa share juga dengan kawan-kawan kamu, follow White Music. Yes. Lepas tu apa lagi? Itu saja. #YTV TV Sendakan. Lepas tu Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye-bye. Jumpa lagi bye. Assalamualaikum.